Ada di kalangan beberapa aliran kata Nabi tidak ummi, seperti Syiah. Syiah menentang habis-habisan kata Nabi ummi. Saya bincang panjang dari situ dan saya buktikan berdasarkan dalil-dalil dari sudut kaedah bahasa, dari sudut semua segi. Bagi saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membaca dan menulis. Syiah kata Nabi itu boleh membaca, kerana kalau orang tu bijak tak boleh membaca, orang tak anggap bijak. Dalam syarah Bukhari itu saya sebut, saya bincang di situ sebab ramai orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buta huruf. Buta huruf. Jadi buta huruf ni lebih ke Quran. Umminya Nabi dengan dia tak boleh membaca adalah satu mukjizat yang besar. Kalau kita kata buta huruf dia lebih ke Quran. Satu kekurangan ke satu kelebihan. Kalau kelebihan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mana-mana tawanan itu baru dia antaranya mereka boleh dilepaskan dengan syarat mengajar anak-anak orang Islam di Madinah tu membaca dan menulis. Untuk apa? Biar tu buta huruf lah. Sebab itu kelebihan. Untuk apa? Dia ajar dah kelebihan buta huruf. Adalah satu mukjizat yang besar bagi membuktikan Nabi tidak petik Al-Quran daripada mana-mana orang. Kerana orientalis, sebahagian mereka cuba nak buat satu andaian bahawasanya ketika Nabi pergi ke Syam bersama dengan bapa saudara dia Abu Talib, ketika itu Nabi mengambil sebahagian daripada maklumat buku-buku lama daripada padri-padri di Syria, dan buku itulah yang Nabi bawa balik, dan Nabi cuba cetuskan idea membuat agama baru, kata mereka. Ya, kita tak terima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandai baca dan pandai menulis itu kerana dia belajar dengan mana-mana orang. Itu tak ada. Kita tak terima begitu. Tetapi kepandaian membaca dan menulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan kurnia Allah sebagai mukjizatnya. Itu yang saya terima, dan ramai lagi Hafiz Ibn Hajar apa semua terima macam tu. Syiah takwilkan perkataan Nabi, ma ana biqari, aku bukanlah seorang pembaca, dengan maksud aku tidak pernah membaca, bukan maksud aku tidak boleh membaca. Ma ana biqari maksudnya aku bukan seorang pembaca. Qari itu isim fa'il. Ma ana biqari, aku bukan seorang pembaca. Tetapi Allah Azza wa Jal, ahli sunnah majoriti berpendapat Nabi memang seorang ummi. Sebenarnya kalau nak kira majoriti terima buta huruf. Tapi bagi saya tak terima walaupun majoriti itu. Kita nak tahu apa asas dia yang kata buta huruf. Mana dalil yang terang? Kalau ayat tadi tidak. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Itu antaranya. Ummi itu makna buta huruf. Tak patut. Ummi bukan makna buta huruf saja. Nabiul Ummi disebut dalam Quran berapa kali. Nabiul Ummi, Nabi yang ummi, yakni tak boleh membaca. Selalunya dalil orang yang mengatakan Nabi tak tahu baca, tak tahu menulis ini, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Itu dalil. Padahal dalil itu juga digunakan oleh orang yang mengatakan Nabi boleh membaca, boleh menulis selepas dia mendapat wahyu yang pertama. Tetapi dengan Nabi tidak boleh membaca, dan ini banyak, sehingga Nabi tanya Ali bin Abi Talib mana ayat tu. Ali bin Abi Talib kan tak mau padam Bismillahirrahmanirrahim. Nabi padam dengan tangan dia. Saya sebutkan juga Nabi SAW kata kebajikan seseorang itu buat dia dapat 10 kali ganda. Saya tidak kata alif lam mim itu satu haraf, tapi alif satu haraf, mim satu haraf. Bahasa Arab kita panggil huruf. Lam satu huruf, mim satu huruf. Apa makna Nabi sebut alif lam mim? Dia kenal ke lam tu macam mana, mim tu macam mana? Bila dia kata begitu, bermakna dia tahu. Kalau tidak, apa makna dia kata begitu? Lam satu, mim satu, alif satu. Tiap-tiap satu dia dapat 10 kali ganda pahala. Dia sebut
Macam mana kita kata dia tak pandai baca? Nanti kalau orang kata alif lam mim, bukan mim itu nun tu tuan. Nah. Dia boleh bantah. Kalau dia buta huruf dia tak tahu. Boleh jadi yang nun tu dia kata mim, yang mim tu dia kata nun. Boleh jadi. Kecuali kita kata memang dia pandai membaca. Bila? Pada masa tu. Situlah bermulanya. Situlah bermulanya. Kalau Nabi SAW boleh membaca, akan dijadikan satu bahan bahawasanya baginda mengutip idea-idea ini daripada buku-buku lama, baginda study. Tapi ini tak mungkin. Sebahagian mereka cuba kaitkan bahawasanya baginda study idea tentang kitab-kitab lama daripada daripada bapa saudara Khadijah, yang mana dia boleh menulis Taurat dan Injil. Sebab tu Quran berulang kali menyebut Nabiul Ummi. Nabi yang ummi, dia tidak membaca dan menulis. Jadi kita bersetuju dengan itu adalah hikmah, dan ada orang tulis buku khas untuk membuktikan Nabi sebenarnya memang ummi. Dan idea untuk menyatakan Nabi boleh membaca itu hanya akan memberi ruang kepada orientalis untuk mendakwa bahawasanya Nabi SAW mengutip karya-karya ini daripada orang lain. Ya, kita tak terima kata Rasulullah SAW pandai baca dan pandai menulis itu kerana dia belajar dengan mana-mana orang. Itu tak ada. Kita tak terima. Kita sekarang ni kadang-kadang bila sebut ummi dalam Quran, semua pusing buta huruf, semua. Kerana sesuatu yang sebenarnya tidak ada asas yang kukuh. Mana asas? Mana? Tidak ada asas. Yang kukuh tidak ada. Kita letak atas inna ummatun ummiyatun dan lain-lain. Sebenarnya bukan kukuh. Semua ayat jadi buta huruf. Mana ada ummi, semua buta huruf. Ayat tadi dikatakan Nabi ummi, Nabi buta huruf. Padahal itu dalam konteks puji. Ayat itu Allah puji, angkat Rasulullah SAW. Dia menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, yang keji. Itu sifat dia yang terpuji. Tiba-tiba dia jelas tu ada buta huruf. Buta huruf ni baik lebih ke atau kurang? Tengah-tengah kita puji dia gini-gini, jelas-jelas tu kita kata dia bodoh. Begitu ke? Bila orang Arab pergi ke Syam, pergi ke Yaman, pergi ke mana-mana, kamu orang mana? Kamu siapa? Anak ummi, saya bodoh. Mana begitu? Saya buta huruf. Gitu. Tidak. Tapi ummi dengan makna orang ummul qura, mana orang Mekah, dimulia, dihormati di mana-mana pada ketika itu. Dan itu satu kebanggaan. Takkanlah orang nak bangsakan untuk diri dia suatu kehinaan. Saya bodoh, gitu. Saya jahil, saya buta huruf. Takkan begitu. Kita kena tengok konteks ayat itu. Dengan sebab itu tak sesuai. Dalam Quran ayat yang pertama, allazi 'allama bil qalam. Iqra, baca. Nak baca macam mana kalau buta huruf? Nak baca macam mana? Dan hadis Bukhari dan lain-lain yang sebutkan Jibril datang, dia kata baca. Itu kali pertama. Nak baca apa kalau tak ada benda macam ni? Kalau saya nak suruh siapa-siapa baca, baca ini, baca. Barulah ada makna. Ni tiba-tiba baca. Nak baca apa? Dia kata ma ana biqari'in. Saya tak pandai membaca. Jadi kalau tunjuk ini, saya tak pandai membaca Arab misalnya. Logik. Tapi apa makna kalau tak tunjuk sesuatu yang bertulis, dia kata saya tidak pandai membaca. Sepatutnya dia kata saya nak baca apa? Sepatutnya begitu. Saya nak baca apa? Tak ada benda ni nak baca. Saya nak baca apa? Kalau katalah yang dia telah ajar sebelum itu, yang dia telah perintahkan supaya dia hafal benda tu, sepatutnya dia kata saya tak ingat. Begitu. Kalau dia telah ajar. Tapi ini kali pertama dia bertemu. Apa makna ajar sebelum pada tu? Tak ada, tak mungkin. Bila kata dia suruh baca, mesti ada benda. Tapi pada masa tu Nabi tak tahu membaca. Memang kita terima. Tapi selepas itu dia tahu baca tu macam mana. Selepas itu Jibril ajar dan tertulis.
Maknanya Quran ini kena hafal, kena baca, kena tulis. Itu penting untuk menjaga kemutawatiran Al-Quran. Barulah diyakini, dan Nabi tahu apa yang dia baca selepas dia mendapat wahyu yang pertama. Selepas Jibril mari kali yang pertama, serentak tiba-tiba dapat. Sebab kalau tidak, apa maknanya wa ma kunta tatlu min qablihi? Min qablihi tu dhamir, di situ nak kembali ke mana? Dulu kamu tak tahu membaca mana-mana kitab. Dahulu, bukan sekarang. Sebelumnya kamu tak dapat baca mana-mana kitab, tak baca dan tak tulis. Dahulu. Sebelumnya, sebelum apa? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan min qablihi? Dia boleh saja kata wa ma kunta tatlu min kitab tanpa sebut min qabli. Dhamir tu nak kembali ke mana? Kecuali kalau kita kata min qabli nuzulil wahyi, min qabli nuzulil Quran, sebelum turun Quran. Memang tak ada apa, memang kita terima begitu. Dan antara dalil yang paling kuat, ini boleh dikatakan semua terima ni. Kalau kata Nabi ni buta huruf, dia terima bahawa Rasulullah SAW ada bersabda dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam lain-lain semua ada. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsud. Asyahru hakadha wa hakadha, dia sebut. Jadi kita ni umat yang tidak tahu menulis dan tidak tahu mengira. Itulah buktinya Nabi SAW ni tak tahu menulis. Padahal dia kata kita, bukan saya. Tak jelas lagi tu. Bukan saya. Dan dalam konteks apa Nabi SAW kata begitu? Apa akibatnya kalau antara sahabat itu ada yang tulis Quran salah? Dia tahu ke nak betul? Nak macam mana? Sekarang ni salah, sad lam alif tak pun salah juga. Kenapa kita kemas sangat jaga tu? Salah ni sad lam waw. Kenapa? Kalau kata buat alif saja boleh juga, sama je. Kenapa kita jaga sangat itu? Jawabnya kerana Rasulullah ajar macam tu. Bagus selesai. Kalau sekadar sahabat saja buat, kita boleh baiki. Kenapa umat Islam seluruh dunia ni sampai kalau nak cetak Quran kena permit, dapat permit khusus? Tak boleh, pandai-pandai dia. Walaupun dari segi imlak, dari segi yang bahasa biasa ni boleh juga begitu. Boleh. Kenapa kita bersungguh sangat? Bahkan ada riwayat yang kata kemudian sahabat tu murtad, riwayat yang palsu lah. Dia kata dia tulis macam lain, Rasulullah suruh tulis macam lain, Quran dia tulis macam lain. Macam mana Nabi SAW nak tahu? Kalau kita kata mesti Allah bagi tahu, yalah bagi tahu tu dia kenal ke huruf tu dulu. Macam mana rupanya? Mim ke nun ke lam ke? Itu masalah. Jadi tergugak Quran itu. Siapa dia yang sema? Siapa? Siapa yang bertanggungjawab? Ini semua menjadi masalah sebenarnya. Dengan sebab itu bagi saya tak terima. Itulah. Saya tak terima. Sebab apa? Ini hadis. Walaupun sahih, ahad. Ini Quran yang mutawatir. Bila Quran itu tergugat, kita kena ketepikan. Tak salah. Tak salah. Itu kaedahnya, penyelesaiannya. Kecuali kalau kita kata Bukhari dan lain-lain itu sucinya, terpeliharanya macam Quran. Kalau macam tu, bukan satu sajalah, banyaklah. Ternyata dan jelas benda ni banyak nuskahnya, berbeza-beza. Kalau kita anggap Quran itu sekadar itu saja, lebih kurang hadis sajalah kalau macam tu. Tapi saya hormati juga pendapat orang lain. Dia kata begitu, dia ada kaedah dia. Cuma sekarang ni kaedah mana yang lebih tepat, yang lebih sesuai untuk kita kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaedah. Jadi sebagai isyarat sajalah saya nak kata, saya telah tulis dah benda ni. Jadi kalau boleh baca, akan jelas di situ. Nak sebut semuanya pun susah juga. Saya telah sebut dengan kaedah-kaedahnya. Tak boleh pegang dengan itu. Tak ada dalil yang kukuh. Bagi saya lah harapan, selain daripada maksud saya, di mana-mana pun pergi, ialah kita nak meramaikan cara berfikir yang kritis, yang terbuka, yang tahu di mana kedudukan sesebuah kitab itu.
Dan apa Quran yang kita percaya kepada kitab tu? Apa kitab? Kitab mana? Quran. Memanglah kitab hadis itu, hadis ini tinggi, kedudukannya memang baik, memang istimewa. Ini paduan untuk kita. Tetapi yang asasnya yang mana? Quran. Kalau yang asas itu roboh, hilang, kita nak letak atas apa semua yang lain? Itu persoalannya. Jadi marilah sama-sama kita kembangkan lagi ilmu ini dan cara berfikir seperti ini, sebab ini tanggungjawab kita. Sebenarnya saya ingat dulu, saya pernah terbaca, mungkin saudara-saudari kita ni ada baca juga, dan tahu juga tentang seorang tokoh dari Indonesia, namanya Syekh Hussein Habsyi. Dia jadi Syiah kerana ni lah. Sebab kita tak timbulkan soalan itu, dia timbulkan soalan itu, dia tak ada jawapan, habis jadi Syiah. Dan dia tidak percaya kepada Quran yang ada ni sebagai Quran yang sahih. Macam tadilah, kalau kita ikut cara macam tu, memang ragu sungguh, tak ada penyelesaian. Bila tak ada penyelesaian, jadi macam mana? Tengok seorang yang alim macam tu, rebah, terpesong jadinya. Dia tinggal ahli sunnah, dia kata ahli sunnah ni palsu. Jadi Quran yang sebenarnya ada pada Imam Mahdi, betul lah. Jadi kita nak tengok macam mana? Tak ada lah, ada dengan Imam Mahdi. Jadi yang ini yang palsu. Akibat dia besar. Tapi kita yang tidak bertanya, kita tak timbul apa lah, biasalah, jadi hidup selesa lah. Tapi kalau orang yang jadi kritis, yang tanya, dia akan mungkin jadi macam tu. Kita tak mahulah keadaan itu berlaku. Jadi caranya, penyelesaiannya seperti yang saya sebutkan tadi. Quran itu kitab daripada Allah. Allah pelihara Quran itu. Macam itulah dahulu, macam itulah sekarang, dan sampai kiamat, InsyaAllah.